Okay, Assalamualaikum guys. Okay, video kali ni aku nak share dekat korang. Aku nak buat review tentang pemasangan kitchen cabinet dekat rumah aku. Dan aku nak kongsi tips untuk dapatkan kitchen cabinet dengan harga yang murah. Okay, so jom kita layan. Okay guys, itu dia tadi pemasangan kitchen cabinet dekat rumah aku. So aku nak kongsikan apa material yang aku gunakan dalam pemasangan kitchen cabinet dekat rumah aku. So aku mulakan dengan bahagian pintu. Bahagian pintu, kalau kita tengok apa nama senarai material yang ada, dia ada macam-macam jenis. Dia ada apa nama yang glasses, lepas tu ada aluminium, ada kayu dan macam-macam lagi. So untuk di bahagian pintu aku gunakan
material jenis Formica. Okey. Apa itu Formica? Okey, aku baca. Formica adalah sejenis laminate atau lapisan akhir yang digunakan ke atas permukaan kayu. Kebiasaannya kayu chipboard yang memberikan rupa kilat pada permukaan kabinet dapur anda. Kabinet dapur Formica agak popular, terutama sekali kepada mereka yang sukakan penampilan moden di ruangan rumah dapur. Kebiasaannya kabinet jenis ini terkenal dengan warna-warna yang terang. Lapisan plastik laminate akan digunakan untuk membalut permukaan kayu kabinet sebelum lapisan Formica dibalut di atasnya bagi memberikan efek kilat. Okey, kalau korang tengok dapur-dapur yang shining itu adalah jenis Formica. Okey, kita tengok pula ketahanan kabinet dapur Formica ni. Kabinet Formica tahan kebanyakan masalah umum yang selalu dialami suri rumah di dapur, sama ada kelembapan, haba atau kotoran berlebihan. Kabinet dapur Formica mempunyai lapisan luaran yang utuh dan tahan lasak. Lapisan luaran Formica membuatkan ianya mudah dibersihkan. Kabinet dapur Formica turut dilengkapi dengan ciri kalis air dan anai-anai. Okey. Itu adalah kelebihan dari sudut ketahanan. Dia ada lagi kelebihan dari segi kepelbagaian, banyak pilihan warna dan sebagainya. Warna-warni kuning, merah, hijau kita boleh pilih macam-macam dah. Lepas tu harga. Okey, berkenaan dengan harga jenis Formica ini adalah yang paling murah untuk dipasang berbanding dengan jenis-jenis kabinet yang lain. Okey. Itu adalah dari segi pintu kabinet aku pakai jenis Formica. So kalau kita tengok pula untuk tabletop, tabletop dia ada banyak jenis juga tabletop. Okey, kalau kita tengok dekat sini jenis-jenis tabletop dia ada concrete dan tiles, dia ada Compulse Plus jenama tabletop. Lepas tu dia ada apa lagi, dia ada quartz stone. Quartz stone ni macam batu rasanya, aku pun tak tahu. So korang boleh google lah nanti. Ni pun aku tengok dekat Google. Dia ada solid surface dan juga dia ada worktop. Worktop ni kayu lah. Sama yang macam aku ni. Untuk tabletop aku guna worktop, iaitu sejenis kayu. Okey, aku baca sikit apa itu worktop. Worktop ataupun definisi tabletop ni sama dengan pintu melamin, iaitu habuk kayu dan gam yang diproses mampatan lalu dilaminate untuk ketahanan. Okey, bahan ni sangat kukuh, jadi anda tidak perlu risau pasal ketahanan worktop ni. Worktop ni juga kalis lembapan dan anai-anai. Cuma kena ingat, worktop ni tidak sesuai untuk tempat basah kerana ia bukan dari jenis kalis air 100%. Tapi kalau ada kena air basah, cepat-cepat lap lah, tak ada masalah. Okey. So dia menjadi pilihan sebab dia murah. Okey, pilihan ekonomi, murah. Worktop ni ringan dan bukan jenis kalis air 100%. Daya serapan hentakan yang baik, permukaan worktop tahan kepada serapan air dan tidak mudah calar. Okey, lepas tu dia terdapat pelbagai corak dan warna lah, macam-macam. So antara kekurangannya ialah dia tidak tahan haba dan panas kerana bahan daripada kayu. Okey, itu bahagian worktop, bahagian tabletop. So apa aku nak kongsi? Okey, tentang ukuran saiz kitchen cabinet dekat rumah aku. Untuk bahagian bawah, dari hujung sini sampai hujung sana, aku buat 12 kaki 12 kaki, dan untuk bahagian atas aku buat 16 kaki. Untuk kitchen cabinet dekat rumah aku bukan L shape tau. Yang korang tengok dekat sebelah sana tu, itu adalah sinki asal yang disediakan di rumah. Dia dah ada sinki tiles tu, konkrit. Aku cuma minta tukang kabinet ni tambah pintu saja. Dia buat pintu saja untuk nak bagi nampak macam sama lah dengan yang kitchen cabinet yang aku buat ni. So kitchen cabinet aku adalah straight saja sebenarnya. Itu adalah yang sinki asal. Aku tak usik Aku cuma minta
tukang tambah pintu. So lain-lain. Okey, untuk bahagian dalam ni, bahagian dalam dalam kabinet ni korang boleh request korang nak susun atur dia macam mana. Okey, jom kita tengok Okey ni. Ni. Okey, korang nak bentuk dia macam mana korang boleh request Okey. Okey, ni macam ni ke, korang nak laci ke dan sebagainya, korang boleh request. Macam aku dekat tengah tu aku minta dia buat tempat letak oven. So dia buatlah tempat letak oven dekat tengah tu. So kat bahagian atas ni aku minta dia buat cermin, letak hiasan sikit dan sebagainya. So sebenarnya kitchen cabinet aku ni dah siap, tapi cuma wiring saja yang tak siap lagi. So ada sedikit, korang nampak oven tu macam terkeluar sikit tu sebab tak siap plug soket dekat dalam tu tak siap lagi. So yang bahagian atas tu pun aku tak tutup lagi sebab wiring tak siap lagi. Wiring akan main hari ni kot. So nanti bila dah siap, complete lah. So sebelum aku lupa, aku nak kongsi tips dekat korang. Kalau korang nak dapatkan tukang kitchen cabinet ni, okey, aku nak bagi tips kat korang. Yang pertama, korang mesti survey. Korang mesti dapatkan seberapa tukang yang boleh korang dapat. Lepas tu korang minta dia datang dekat rumah korang dan buat ukuran di rumah secara detail. Okey, kebiasaannya tukang ni dia akan datang rumah dan akan ukur dan akan bagi quotation secara percuma. Okey, kalau dia kata kena cas tu terpulang dekat korang sama ada korang nak ambil ataupun tidak. Tapi aku masa aku buat hari tu, aku cari tukang yang dia cakap dia boleh datang rumah buat ukuran dengan percuma. So dia datang rumah aku, dia ukur apa semua, dia bagi quotation, material, tabletop, pintu, saiz, ukuran apa semua dengan percuma, tanpa harga. So ada juga yang aku cari tu, ada dia cakap kalau dia nak datang buat ukuran kena RM50. So ada juga yang dia cakap kena charge untuk buat ukuran sahaja, dia charge RM100, tapi nanti dia akan tolak daripada harga kitchen cabinet kalau kita ambil dengan dia. So bagi aku better korang pilih tukang yang boleh datang rumah buat ukuran secara percuma. So jimatlah sikit dekat situ. Kalau kita tak jadi ambil dengan dia pun, kita tak payah bayar apa-apa, kita tak ada rugi apa-apa. Okey, itu tips untuk dapatkan tukang dengan harga yang murah. Okey, macam mana untuk dapatkan dengan harga yang murah pula? Okey, korang dah bagi tukang tadi, tukang yang pertama tadi, dia bagi ukuran, dia bagi harga. So korang bagi tahu dekat tukang tu, ambil masa dulu, saya fikir dulu. Korang roger pula tukang lain, tukang yang boleh bagi percuma juga. Korang buat korang bagi dekat tukang yang kedua tu ukuran yang sama, lepas tu material yang sama yang korang nak, material jenis apa. So korang boleh compare lah tukang yang pertama tu dengan tukang yang kedua tu, ada perbezaan harga tak. Lepas tu kalau korang tak puas hati, korang nak murah lagi, korang cari lagi tukang yang ketiga yang boleh datang secara percuma untuk membuat ukuran. So dekat situ korang boleh dapat lah harga yang murah macam aku. Okey, aku lupa nak kongsi tadi, macam tukang aku adalah daripada Zakir Perabot, daripada Kepala Batas. Harga dia memang aku dapat murah sekali dari kalangan yang tukang yang aku dah panggil tu. So memang dia yang paling murah lah. So harga berpatutan dengan servis yang dia buat, puas hati. So kalau korang nak, korang boleh roger dah. Nombor telefon aku sediakan dekat bawah. Abang Zakir ni dia rasanya dia buat meliputi kawasan Pulau Pinang,
Kedah dan juga Perlis. So kalau korang berminat, korang boleh roger dia. Aku recommend. Okay, kalau benda baik kita recommend, kalau tak puas hati kita bagi tahu terus terang. Okay, ya, tapi untuk Abang Zakir Prabot ni puas hati, terbaik. Okay, itu saja rasanya perkongsian daripada aku untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan, korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan cuba reply dan balas. Okay, terima kasih. Itu saja perkongsian daripada aku untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, Assalamualaikum.